Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan tajuk yang berkaitan dengan hubungan di antara Empayar Melaka dengan Empayar Russia. Hubungan ini menyentuh dari segi hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan maritim. Sebagai pengenalannya, saya akan menerangkan tentang sejarah di antara dua empayar tersebut. Kerajaan Russia pada asalnya merupakan kepulauan kerajaan bebas yang terdiri daripada tiga kerajaan, iaitu Kerajaan Hokkaido atau lebih dikenali sebagai Kerajaan Utara yang terletak di Gunung Utara, Kerajaan Chusan yang merupakan kerajaan tengah yang terletak di Gunung Tengah, dan Kerajaan Nanzan iaitu kerajaan selatan yang terletak di Gunung Selatan. Zaman pemerintahan ketiga-tiga kerajaan bebas ini dikenali sebagai Zaman Sanzan atau Zaman Tiga Gunung. Hashi yang merupakan seorang Anji atau seorang pembesar tempatan telah berjaya menyatukan ketiga-tiga kerajaan tersebut dan menguasai kerajaan Chusan dengan menggulingkan pemerintahan Raja Chusan yang bernama Buni pada tahun 1407 Masihi. Dinasti Sho di bawah kepimpinan Hashi telah berjaya menyatukan Kepulauan Okinawa, Kepulauan Amami dan Kepulauan Sakishima yang berdekatan dengan Taiwan menjadi sebuah negara yang bersatu yang dikenali sebagai Kerajaan Ryukyu. Dari segi geografi pula, Kerajaan Ryukyu terletak di antara Laut Cina Timur di sebelah barat dan Laut Filipina di sebelah timur. Kepulauan ini mempunyai keluasan sepanjang 3,090 km persegi dan terdiri daripada 55 buah pulau yang dibahagikan kepada tiga kerajaan yang dikenali sebagai Kepulauan Amami yang terletak di utara, Kepulauan Okinawa terletak di tengah dan Kepulauan Sakishima terletak di bahagian selatan. Kegemilangan Kerajaan Ryukyu dapat dilihat pada akhir kurun ke-14 hingga awal kurun ke-16 Masihi. Hal ini disebabkan penglibatannya dalam perdagangan maritim dalam skala yang besar. Ryukyu telah menjalinkan hubungan dengan China, Korea dan kerajaan Asia Tenggara terutama yang Melaka yang akan kita bahaskan sebentar lagi. Pada tahun 1609 Masihi, Ryukyu telah diceroboh dan dijajah oleh Satsuma Han dari Kagoshima, Jepun dengan restu Koshugonan Tokugawa di Edo setelah kalah dalam beberapa siri peperangan. Meskipun berada di bawah jajahan Satsuma Han, Kerajaan Ryukyu terus menghantar ufti kepada dinasti Qing di China sebagai kerajaan uftian. Kerajaan Ryukyu turut menghantar ufti kepada Koshugonan Tokugawa dan masih menjalankan perdagangan maritim dengan kerajaan Korea dan di Asia Tenggara. Ini terang menunjukkan bentuk penjajahan yang dialami Ryukyu agak lemah dan longgar kerana tiada sebarang syarat yang diturunkan dalam urusan perdagangan maritim. Namun, pada tanggal 11 Mac 1879, Kerajaan Ryukyu secara rasmi telah dibubarkan dan diserahkan ke dalam negara Jepun semasa zaman pemulihan Meiji sebagai Okinawa Prefecture ataupun wilayah Okinawa. Pada hari ini, Kepulauan Okinawa dan Kepulauan Sakishima diletakkan di bawah pentadbiran Okinawa Prefecture. Manakala Kepulauan Amami pula sudah tidak berada di bawah pentadbiran Ryukyu kerana pulau tersebut telah diletakkan di bawah pentadbiran Kagoshima Prefecture. Baiklah, kita akan pergi kepada sejarah Melaka pula. Sejarah Melaka bermula apabila Parameswara yang merupakan seorang bangsawan Sriwijaya dari Palembang telah mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka KMM pada tahun antara 1400 hingga 1403 Masihi. Parameswara telah menukarkan namanya kepada Sultan Iskandar Shah setelah menganut agama Islam dan menikahi seorang puteri dari Pasai yang diberi nama Puteri Ratna. Puteri Ratna merupakan anak kepada Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II. Pada tahun 1401, Parameswara, putera dari Sri Rana Wirakrama telah berpindah dari Temasek apabila diserang oleh kerajaan Majapahit. Sememangnya pada awalnya Parameswara telah menjadi raja di Singapura pada tahun 1390-an. Namun akibat serangan daripada Jawa dan Siam telah memaksanya berpindah ke utara. Parameswara telah berpindah ke Melaka pada 1401 setelah mendapat perlindungan daripada ketenteraan Cina apabila Cina bersetuju menerima ufti daripada pihak Melaka dan menurut laporan yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho pada tahun 1409, dikatakan Parameswara masih berkuasa dan rakyat di Melaka sudah menjadi Muslim. Pada tahun 1414, pemerintahan Melaka telah diganti dengan Megat Iskandar Shah yang merupakan putera Parameswara.
Megat Iskandar Shah telah memerintah selama 10 tahun dan digantikan oleh Sultan Muhammad Shah. Putera Sultan Muhammad Shah iaitu Raja Ibrahim telah menggantikan ayahandanya. Beliau dilihat tidak menganut agama Islam dan mengambil gelaran Seri Paramiswara Dewa Shah. Namun baginda mangkat setelah 17 bulan pemerintahannya. Dikatakan baginda mangkat kerana terbunuh pada 1445 dan masyarakat Melaka menggelarnya Sultan Abu Syahid. Kemudiannya pemerintahan Melaka telah digantikan dengan Raja Kasim yang merupakan saudara seayah Raja Ibrahim. Raja Kasim telah menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Pemerintah seterusnya telah dipegang oleh Sultan Mansur Shah yang telah menaiki takhta pada tahun 1459. Sultan Mansur Shah telah mangkat dan digantikan oleh putera Sultan Alauddin Riayat Shah. Selepas 11 tahun pemerintahan baginda, puteranya Sultan Mahmud Shah telah mengambil alih sehingga tahun 1511. Namun pada tahun itu juga Melaka telah diserang oleh tentera Portugis dan Melaka berjaya ditawan pada 24 Ogos 1511. Sultan Mahmud Shah telah melarikan diri ke Banten dan terus melarikan diri ke Kampar Sumatera yang merupakan tempat di mana beliau meninggal dunia 2 tahun kemudian. Budaya maritim merupakan faktor munculnya Melaka sebagai sebuah kerajaan dan pusat pemerintahan Melayu yang gemilang. Kemajuan maritim Melaka turut didorong oleh beberapa faktor, antaranya ialah kedudukan strategik Melaka sebagai wilayah persimpangan jalan laut antara dunia barat dan timur. Ini juga turut dibantu oleh fenomena alam fizikal seperti peniupan angin monsun dengan musim yang berbeza. Sebagai contoh, antara bulan Januari hingga April, tiada angin yang bertiup dari mana-mana arah. Oleh itu, kapal-kapal perniagaan tidak dapat berlayar dan terpaksa singgah di mana-mana pelabuhan alam Melayu. Dan yang menjadi pilihan mereka yang utama dalam abad ke-15 tidak lain tidak bukan ialah pelabuhan Melaka. Secara implikasinya dapat dibahaskan bahawa faktor-faktor yang disebut merupakan punca kepada kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan dunia pada pertengahan kurun ke-15. Dan seterusnya kita akan pergi kepada maritim kerajaan Rukyu. Penglibatan kerajaan Rukyu dalam perdagangan maritim adalah antara tahun 1373 hingga tahun 1570 Masihi. Sepanjang jangka hampir 2 abad itu, beberapa ratus kapal dari Rukyu telah berlayar merentasi Laut Cina Selatan menuju ke pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara. Menurut sumber dari Ryukyu Okinawa Shi, karya Arashiro Toshiaki 2014, sebanyak 20 kapal Ryukyu telah berlayar ke Melaka dari tahun 1463 hingga tahun 1511 Masihi, dan sebanyak 3 buah kapal dikatakan telah mengalami kecelakaan. Dikatakan kapal tersebut terdampar di Cheo Chi di utara Annam kerana anak-anak kapal tersebut diserang oleh orang Cheo Chi ketika ingin mendapatkan air. Utusan yang dihantar oleh Melaka berjaya menemukan 2 orang utusan Rukyu itu. Rukyu wujud sebagai pusat perdagangan intraport yang makmur di Asia Timur adalah disebabkan oleh polisi dinasti Ming di China yang mengharamkan urusan perdagangan maritim dilakukan secara persendirian di China. Polisi tersebut dikenali sebagai Ming Haijin dalam bahasa China atau Ming Maritime Trade Ban dalam bahasa Inggeris. Polisi hanya membenarkan kerajaan Uftian sahaja yang berdagang ke China. Bukan itu sahaja, malah aktiviti perdagangan juga dikawal ketat oleh China dan penduduk diarahkan berpindah dari kawasan pesisiran pantai. Ming Haijin telah bermula seawal permulaan pemerintahan dinasti Ming yang berlangsung dari tahun 1368 hingga tahun 1567 Masihi. Polisi ini turut melarang rakyat China untuk berlayar ke luar negara. Bagi orang asing yang ingin berdagang ke China yang hanya dibenarkan memasuki China menerusi rombongan misi Ufti. Melalui perdagangan Ufti ini juga kerajaan China dikehendaki memberikan hadiah dalam jumlah yang besar kepada kerajaan Uftiannya. Hal ini telah menarik banyak pihak untuk menyertainya kerana mereka juga turut diberi makanan dan tempat tinggal sepanjang berada di China. Sebelum pembentukan kerajaan Rukyu pada tahun 1429, kerajaan Chosun, Hokkuzan dan Nanzan telah diberikan status kerajaan Uftian oleh dinasti Ming dan dibenarkan berdagang dengan China. Namun selepas pembentukan kerajaan Rukyu oleh Hashi,
Hanya Ryukyu saja diberi status kerajaan Uftian. Disebabkan oleh itu, Ryukyu telah memainkan peranan dengan membawa barang dagangan di wilayah-wilayah yang tidak mendapat kebenaran berdagang ke China seperti Jepun. Polisi ini jelas menunjukkan bahawa China lebih memilih untuk mengamalkan dasar tutup pintu dengan kuasa asing yang lain. Tujuan dasar ini dilakukan tidak lain tidak bukan hanya untuk menjaga keselamatan pintu negara China dari dicerobohi kuasa luar. Kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan dasar ini memberi impak yang baik meskipun ianya terlihat seperti mengongkong negara dan rakyat, namun pada hakikatnya ia merupakan pencetus kepada kelahiran negara China sebagai kuasa besar ekonomi pada ketika itu dan masih dapat dikekalkan kedudukan sebagai kuasa besar ekonomi sehingga ke hari ini. Selanjutnya kita akan melihat hubungan maritim Ryukyu dengan kerajaan Melaka. Kerajaan Ryukyu pada masa itu ialah sebuah kerajaan bebas yang ditubuhkan di sekitar kepulauan Ryukyu di selatan Okinawa pada kurun ke-15 hingga kurun ke-19. Dengan bandar utamanya kini Okinawa, Jepun. Ryukyu telah memainkan peranan yang besar dalam penubuhan hubungan perdagangan dengan Melaka pada abad-abad pertengahan, iaitu bermula pada abad ke-15. Pedagang Ryukyu memperdagangkan barang ke Melaka seperti porselin, pedang, sate, mangkuk besar, pasu kecil, papan kain satin biru, kipas dan pasu biru kecil. Barangan yang dipertukarkan dari Melaka termasuklah papan kayu, emas, timah, wain Melaka, lada hitam dan banyak lagi. Hubungan perdagangan maritim antara kerajaan Ryukyu dengan Kesultanan Melaka wujud adalah disebabkan beberapa faktor. Antaranya, Melaka sudah terkenal sebagai pusat perdagangan intraport di Asia Tenggara pada awal abad ke-15 Masihi. Hal ini kerana Melaka didorong oleh faktor kedudukan yang strategik yang terletak di Selat Melaka. Selat Melaka merupakan selat terpanjang di dunia yang menghubungkan antara India dengan Arab di sebelah barat dan China di sebelah timur. Kedudukan Melaka yang amat strategik ini telah menjadi tumpuan pedagang dari Ryukyu. Selain itu juga dikatakan Kepulauan Ryukyu tidak memiliki hasil bumi yang banyak berbanding hasil bumi di kerajaan Asia Tenggara. Oleh yang demikian, kerajaan Ryukyu terpaksa menghantar misi perdagangan ke Melaka. Ini juga bertujuan bagi mendapatkan barang-barang untuk dijadikan ufti kepada Maharaja China di samping mendapatkan barang-barang untuk didagangkan dengan Jepun dan Korea. Bagi membahaskan perkara tentang hubungan diplomatik antara kerajaan Ryukyu dengan Kesultanan Melaka, Rekidai Huan dijadikan sebagai satu sumber prima yang boleh digunakan oleh sejarawan hingga hari ini. Menurut analisis tentang hubungan antara dua kerajaan ini melalui Rekidai Huan, terdapat 19 dokumen yang ditulis oleh pihak Ryukyu kepada Melaka dan 19 dokumen ini terdiri daripada 16 pucuk surat Ryukyu dan 3 sijil pelayaran Ryukyu ke Melaka, manakala terdapat 11 pucuk surat daripada pihak Melaka kepada pihak Ryukyu. Perhubungan antara Ryukyu dengan Melaka dapat dibuktikan lagi apabila dokumen pertama di dalam Rekidai Huan mencatatkan berkenaan hubungan Ryukyu dengan Kesultanan Melayu Melaka yang bertarikan 14 hari bulan 8 tahun ke-7 Tian Shun ataupun 16 September 1463 dan dokumen terakhir pula bertarikan 13 hari bulan 8 tahun ke-6 Chen Ti ataupun 4 September 1511. Sejarawan memungkinkan dokumen terakhir itu tidak sampai ke pengetahuan Kesultanan Melaka kerana tiada lagi perhubungan di antara kedua-dua kerajaan selepas kejatuhan Melaka di tangan Portugis pada 24 Ogos 1511. Rekidai Huan merupakan satu salinan naskah yang lengkap, namun kita dapat menduga bahawa perhubungan diplomatik dan perdagangan antara kerajaan Ryukyu dengan Kesultanan Melaka telah bermula selewat-lewatnya ketika pemerintahan Raja Shotoku di Ryukyu dan Sultan Mansur Shah di Melaka. Bukan itu sahaja, bahkan dokumen ketiga daripada pihak Ryukyu kepada Melaka bertarikan 15 hari bulan 8 tahun pertama Cheng Hua atau 5 September 1465 jelas menyebutkan nama Raja Shotoku sebagai Raja Ryukyu yang mengutus surat tersebut kepada Sultan Melaka.
Raja Shotoku telah memerintah dari tahun 1461 hingga tahun 1469 Masehi. Terdapat bukti lain yang mengatakan bahawa hubungan diplomatik dan perdagangan antara kerajaan Ryukyu dan Kesultanan Melaka bermula ketika pemerintahan Raja Shotoku dan Sultan Mansur Shah adalah melalui kandungan dokumen yang dihantar oleh Raja Ryukyu kepada Sultan Melaka pada tahun 1470 Masehi. Surat tersebut dipercayai ditulis oleh Raja Shoen kerana baginda memerintah kerajaan Ryukyu dari tahun 1470 hingga tahun 1476. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahawa hubungan antara dua buah kerajaan dimulakan oleh seorang Raja Ryukyu yang memerintah sebelum Raja Shoen. Maka dapat disimpulkan bahawa Raja Shotoku merupakan raja pertama menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka. Kita pergi pada seterusnya adalah Rekidaihuan merupakan satu bukti bertulis hubungan diplomatik di antara Ryukyu dengan Melaka. Rekidaihuan merupakan koleksi manuskrip di mana terdapat dokumen yang menceritakan tentang hubungan diplomatik kerajaan Ryukyu dengan China, Korea dan kerajaan di Asia Tenggara terutamanya Melaka. Rekidaihuan ini ditulis sepenuhnya dalam bahasa Cina dan mengandungi 262 bab di dalam 18,260 buah folio. Hubungan antara Ryukyu dengan Melaka telah diceritakan di dalam Rekidaihuan yang tercatat di dalam 19 dokumen. Selepas tahun 1933, Rekidaihuan ini telah dipindahkan ke Perpustakaan Okinawa Prefecture. Namun perpustakaan ini telah dipindahkan bersama-sama dengan dokumen tersebut akibat Perang Dunia Kedua yang berlaku ketika itu. Maafkan saya. Namun, perpustakaan tersebut telah musnah bersama-sama dengan dokumen tersebut akibat Perang Dunia Kedua yang berlaku pada ketika itu. Namun, salinan Rekidaihuan masih tersimpan di Taihoku Imperial University, kini dikenali sebagai National Taiwan University. Dapat diringkaskan, 16 pucuk surat yang dihantar oleh Raja Ryukyu kepada Sultan Melaka telah menekankan tentang penubuhan hubungan diplomatik dengan ucapan penghargaan, memohon kebenaran memperdagangkan barang mereka ke Melaka, menghantar bingkisan hadiah berupa papan kain satin pedang pasu biru, mangkuk besar, papan kain satin biru, kipas dan pasu kecil. Menjemput kapal dagangan Melaka ke Ryukyu untuk berdagang, menghargai layanan yang baik di Melaka terhadap kapal dan perdagangan Ryukyu. Manakala perkara yang ditekankan dalam penghantaran surat oleh Sultan Melaka kepada Raja Ryukyu adalah berkenaan dengan menubuhkan hubungan diplomatik dengan pujian tentang kemakmuran negeri Ryukyu dan rajanya yang adil, membalas bingkisan hadiah, mengadakan hubungan perdagangan antara dua empayar. Baiklah, di sini dinyatakan beberapa contoh sijil pelayaran yang dibuat oleh Raja Ryukyu kepada Melaka yang telah tercatat di Rekidaihuan dan merupakan beberapa dokumen daripada pihak Ryukyu kepada Melaka dan pihak Melaka kepada Ryukyu. Dan ini adalah beberapa contoh hasil tulisan yang tercatat di Rekidaihuan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Baiklah, secara kesimpulannya dapat kita rumuskan kerajaan Ryukyu ialah sebuah kerajaan yang kecil di Asia Timur. Wilayahnya disempadani oleh China di timur dan Korea serta Jepun di utara. Walaupun kerajaan Ryukyu dikelilingi oleh kerajaan yang lebih besar, namun kerajaan Ryukyu telah memainkan peranan penting dalam perdagangan maritim di antara Jepun, China, Korea dan kerajaan di Asia Tenggara. Kerajaan Ryukyu menyadari bahawa sebagai sebuah negara kepulauan yang tidak mempunyai hasil bumi yang banyak, negaranya tidak boleh menutup pintu dan hidup bersendirian. Hubungan maritim yang dijalinkan oleh Ryukyu juga bertujuan bagi kelangsungan hidup rakyat dan negaranya. Secara kesimpulannya dapat dibahaskan bahawa hubungan perdagangan dan diplomatik antara Ryukyu dengan Melaka dapat dibuktikan melalui koleksi manuskrip yang dikenali sebagai Rekidaihuan antara tahun 1482 hingga tahun 1508 Masehi. Merupakan tarikh di mana dokumen tersebut tidak dijumpai
ataupun tidak ditemukan bukti perhubungan antara kerajaan Ryukyu dengan kerajaan Melaka di dalam reki Daehuan. Namun, sejarawan memungkinkan perhubungan antara dua kerajaan ini tetap berlangsung dalam tempoh tersebut, tetapi dokumen berkaitan telah hilang ataupun musnah. Baiklah, itu sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih.